Hai, Assalamualaikum semua. Okay, siapa yang dah masuk, say hi sikit. Macam mana semua puasa ke-19 hari ni? Okay ke? Halo Kira, halo. Halo bos. Stres pakai aiskrim. Itu penyelesaian dia. Okay, so siapa yang dah nak mulakan boleh say hi. Boleh kan kau ini? Ke ada yang tak masuk lagi attendance. Okay, kalau macam tu ni start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tak apa, Kak Emma nanti saya bagi apa ni? Kita buat ulangan lah Kak Emma nanti sebab internet dia ada problem. Okey, so kita mulakan. Stres dan peranannya dalam kesihatan. Saya telah edit daripada original slide daripada Mr. Panadol. Saya ambil daripada research punya website. So tu link dia, saya ada letak kat situ link dia. Okay. So kat sini stres ni perkataan Greek yang bermaksud ketat ataupun tegang. So kita akan jadi macam tegang bila keadaan tu tertekan dan tegang, itu adalah stres. Okey. Definisi dia tindakan tidak spesifik badan terhadap sebarang tuntutan. Okey, misalnya rangsangan dalaman daripada kognitif kita, kognitif otak kita berfikir, kita rasa macam marah, kita rasa macam malu, kita rasa macam sedih dan macam-macam kita rasa sebab itu adalah dalaman kita. Dan atau rangsangan luaran dari suhu yang panas, suhu yang lembap, suhu yang sejuk sangat pun kita akan rasa stres, kebisingan yang melampau dan lain-lain lagi lah kita akan rasa stres. Itu adalah rangsangan luaran. Dan perangsang yang menyebabkan stres dipanggil stresor. Gitu, stresor. Jadi jenis-jenis stres ni, jenis stres ada dua. Okey, jenis stres ada dua. Stres yang merosakkan atau stres yang menimbulkan ketidakgembiraan. Okey. Dan satu lagi stres, nama dia adalah eustress. Okey. Distress and eustress. Okey, kita tengok dulu distress ni. Okey, distress ni boleh membawa kepada masalah fisiologi iaitu penyakit jantung, sakit kepala dan lain-lain sakit lagi. Fisiologi ni adalah, kalau yang tengok kat sini, dia kajian fungsi organisma dan bahagian-bahagian yang berkaitan dengan sistem atau fungsi tubuh yang ada dalam badan kita. Okey? Ya, betul, distress. So itu adalah fisiologi dia, macam sistem-sistem saraf kita. Okey, lepas tu yang kedua adalah psikologi. Psikologi ialah masalah mental, anxiety dan depresi. Psikologi ni kalau ikutkan dalam maksud dia jiwa, rohani, mental dan logos. Logos ni ada kajian lah, logos. Jadi kalau macam ikutkan psikologi membawa maksud kajian tentang jiwa, mental dan rohani setiap manusia. Macam tu. Actually tadi sebenarnya Amy nak cerita pasal psikologi terhadap manusia, tapi bila tengok ada satu topik ni macam best pula, topik stres ni kan. So Amy buat stres je lah. So mungkin yang next topik nanti kita hujah tentang psikologi. Kenapa Amy minat tentang psikologi, tentang stres ni? Sebab dulu Amy pernah belajar yang pasal ni. So memang syllabus Amy satu sem tu memang ada pasal benda-benda ni semua. So yang kedua adalah eustress. Stres yang boleh meningkatkan kesedaran, menambahkan kewaspadaan mental dan membangkitkan motivasi. Okay, so stres yang tadi dia menyebabkan kita down, tapi yang eustress ni pula stres yang boleh meningkatkan kita up balik. Macam tu. So ada 5 jenis stres. Okay, hai semua yang baru masuk, hai. Okay. So kita ada 5 punca stres ni. Pertama adalah perubahan dalam hidup. Okey.
perubahan dalam hidup macam perkahwinan, suami pukul, lepas tu malas bekerja, masalah dengan mertua. Macam kes sekarang kalau dalam perkahwinan, dalam MCO sekarang ni, suami pemalas, so isteri stres sebab kena kemaskan baju, kena basuh pinggan, kena buat itu, kena handle anak. Suami macam nak dilayan sebagai raja. Hari tu kan ada kan masuk artikel tu kan yang pasal tu. So itu adalah satu-satu sumber stres dalam perkahwinan. Okey. Lepas tu kematian. Kematian ni contoh kematian anak atau kematian orang yang disayangi. Okey, kematian ni dia menyebabkan stres juga. Tapi macam bab kematian actually Amy pernah kehilangan abang Amy, abang sulung, adik-beradik yang betul lah. So masa tu Amy tak rasa stres tau bila kematian yang macam tu. Amy pernah juga mengalami kematian bapa saudara, anak saudara, pakcik, sepupu semua. So kematian tu tidak mengganggu kita punya emosi, tidak mengganggu kita punya stres tu, semua tu tak mengganggu langsung. Okay, lepas tu bila menyebabkan orang yang terdekat ataupun orang yang disayangi ni meninggal, itu adalah macam menyebabkan stres. Stres tu sangat-sangat stres, dan itu adalah memang sumber stres yang ketara sangat. Okey, Amy tak nangis je. Amy dah, okey. Ni cuba kuat lagi. Okey, so seterusnya adalah pindah rumah. Okey, untuk sesuaikan diri dengan jiran yang sombong. Alhamdulillah dekat sini kalau area rumah Amy ni jiran memang tak sombong. Kalau macam sekarang pun jiran sangat-sangat membantu. Dia bagi makanan, macam iftar kan, semua kan dia akan bagi makanan. Untuk sahur semua dia akan bagi makanan. So macam makanan memang Amy akan selalu dapat. Tapi kadang-kadang tak habis sebab Amy makan seorang dan tak lalu sebenarnya nak makan. Okey, macam itulah. So itu adalah sumber stres yang pertama. Sumber stres yang kedua adalah stres yang kronik. Okey, setakat ni okey ke semua? Okey, kalau okey tekan 1. Okey. Okey, kalau dah okey. Keadaan stres yang kronik, keadaan tempat kerja yang tidak baik. Okey, macam politik. Lepas tu the way to work. Macam tu. Keadaan tempat kerja yang tak baik. Macam politik kalau kita boleh tahu kan. Depan staff ni dia baik, depan yang tu jahat. Bukan jahat macam cakap-cakap pasal dia. Padahal depan yang ni dia baik, okey je. Lepas tu belakang yang tu cakap yang tu macam tu. Itu adalah salah satu politik tau di tempat kerja, dan ini adalah menyebabkan stres kronik, bahaya sangat. Okey. Lepas tu InsyaAllah makan you, jangan risau, makan. Lepas tu kita sambung. Kegagalan dalam perkahwinan menyebabkan stres yang kronik juga. Dan sumber stres yang kronik yang paling jelas adalah kerja. Okey, kerja memang sumber stres yang paling kronik kalau kita tengoklah. Memang statistik pun mengatakan banyak yang kerja sentiasa bertukar tempat kerja, berkait rapat dengan prestasi kerja. Ini akan menyebabkan kita stres. Lagi-lagi team sales akan menyebabkan stres yang kronik bila mereka tidak mencapai KPI dan mereka tidak mencapai sales yang target yang ditetapkan. Macam Ilemi Asia, so far kita tak adalah terlampau macam ketat sangat. Jadi okey lagi lah dalam Ilemi ni punya ni. Tapi tak tahulah kalau personal macam mana kan. Bagi Amy merasa macam okey. Sebab kita punya bos pun okey untuk setakat ni, tidak terlampau menekankan. Tapi kadang-kadang tu kalau rasa stres tu, itu adalah permulaan yang baik untuk stres. Sebab nanti dekat kesimpulan Amy akan beritahu kenapa stres ni baik sebenarnya. Okey, lepas tu yang ketiga adalah kekacauan dan burnout. Okey, masalah kecil yang di dalam hidup tetapi jika terkumpul boleh menjadi sumber utama stres. Okey, masalah kecil je, sikit je masalah tu. Contoh kucing jiran selalu datang kat rumah. Masalah tu kecil je. Tapi macam kita tak suka kucing kan. Jadi kucing tu datang, lepas tu landing dekat kita punya porch apa semua kan. Dan menyebabkan kita rasa macam serabut lah kadang-kadang macam tu. So masalah-masalah kecil ni bila dah terkumpul hari-hari dan dia akan jadi macam burn out. Macam tu.
Lepas tu dia bagi contoh ni kat sini, mencari tempat letak kereta. Lepas tu kesesakan lalu lintas, program komputer tidak berfungsi, tanggungjawab dalam kerja dan lain-lain. Okey, cari tempat kereta ni memang kalau ikutkan kita akan jadi macam kenapa nak kena tak ada parking. Kita pergi mall kan, pusing tak ada parking. Jinso, baiknya jiran Amy nak pindah sana. Jom. Memang kalau kat sini memang bagus tau jiran-jiran kat sini. Sebab kat sini dia jenis bukan macam tempat Amy yang Bukit Subang tu. Ya Allah, Bukit Subang tu dia punya bawang tu main lagi. Lepas tu itu tak boleh, ini tak boleh. Kalau kat sini dia macam, mungkin kat sini golongan elit kot. Tapi Amy jelas tak elit kan. So golongan kat sini semua macam yang berpendidikan. Sebab lagi pun sebelah tu ya ATM kan. So macam dia boleh adapt sikit lah dengan benda. Kalau yang dekat Bukit Subang hari tu mungkin makcik-makcik semua tu. So kita kat situ kita dah boleh tahu tahap stres dia macam mana. Duduk dengan orang yang berpendidikan dengan orang yang kurang, bukan tidak berpendidikan tapi kurang berpendidikan. So kat situ kita dah kelompok-kelompok tu menyebabkan kita stres ataupun tidak. Kekecauan yang berlarutan akan menyebabkan keletihan fizikal, emosi dan mental. Betul tak? You all rasa macam benda tu kalau selalu burn out, kalau selalu kekacauan tu hari-hari datang, kita akan rasa macam emosi mental kita tak stabil lah. Letih, kita akan jadi letih. Kita akan nak marah pasangan kita akan nak marah itu, nak marah ini. Kan? Sebab kita dah penat. Okay. So seterusnya yang keempat adalah kekecewaan. Okay, kekecewaan ni adalah emosi negatif yang berkaitan dengan terhalangnya ataupun tidak dapat dipuaskan kehendak atau motif. Ini berkaitan dengan motivasi lah. Kita rasa macam kecewa macam tu. Lepas tu konflik, keadaan emosi negatif yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau memilih antara dua atau lebih alternatif. Macam kita tak tahu nak pilih yang mana satu. Nak ni ke macam ni ke. Kita rasa stres. Okay, macam sekarang konflik macam nak pindah rumah ataupun tidak. So kalau nak pindah dekat mana and then tempat tu macam mana. So antara dua sekarang ni kalau nak stay kat sini, nak pindah, so dia akan jadi macam konflik kat situ. Nak memilih antara dua tu. So masing-masing ada kekuatan dia. Jadi masing-masing kita akan rasa macam tak tahu nak pilih yang mana. So benda tu akan menyebabkan kita rasa stres. Macam tu. So sokongan dan dorongan memang sangat-sangat diperlukan. Okey, lepas tu tahap stres yang dialami bergantung kepada sejauh mana kompleksnya konflik yang dihadapi dan kesukaran menyelesaikannya. Okey, kalau macam stres tu yang di tahap yang kita rasa macam pecah kepala, memang tak dapat nampak apa lah kan. Tapi kalau macam stres tu kita rasa macam boleh duduk diam kejap, boleh tenangkan diri kejap. Itu adalah stres yang boleh dikawal lagi. Okay. So kalau konflik asas ni ada tiga jenis konflik asas. Okay, yang pertama adalah konflik mendekat. Iaitu kalau macam kita konflik mendekat, approach to approach. Okay, membuat pilihan antara dua atau lebih alternatif, yang mana alternatif itu amat diingini oleh individu berkenaan. Okey, macam Amy cakap tadi lah, Amy nak duduk kat sini tapi dalam masa sama Amy nak pindah juga. So nak pindah tu mungkin Amy ada pindah ke Sikit Alam lah, dan rasanya dah dapat satu rumah tu dan okey kat situ, dekat dengan office Aileen juga. So macam benda tu dah jadi macam okey, so stress tu dah kurang tau bila kita dah dapat solution tu. So contoh yang dia bagi ni, mendapat dua tawaran kerja dan kedua-duanya disukai. Konflik jenis ini lebih mudah diselesaikan berbanding dengan konflik lain. Okey. Yang ni dia bagi contoh yang dua tawaran kerja. Okey, dapat kerja ni dengan dapat kerja ni. So kat situ kita boleh selesaikan tau macam okey, apa kelebihan kerja ni dan apa kelemahan, apa semua tu kita senarai list down kau semua. Bila kita tengok yang mana yang lebih relevan, kita ambil yang tu. Itu macam konflik yang mendekat ni, approach to approach, memang yang ni sangat ringan dan mudah untuk diselesaikan. Lepas tu yang kedua adalah konflik menghindar. Okey, konflik menghindar. Konflik avoidance to avoidance. Membuat pilihan antara dua atau lebih alternatif dan semua alternatif itu tidak disukai. Okey.
Korang ada tak macam alternatif ni? Macam kena pilih antara dua, satu lebih alternatif dan semua alternatif tu tidak disukai. Macam seorang pesalah yang terpaksa memilih antara penjara atau membayar denda. Sebab okey, korang ada dua pilihan, dua choice. Lepas tu dia macam kalau nak pilih yang mana satu, macam konflik ni korang ada dua-dua pilihan, tapi dua-dua ni sebenarnya adalah membebankan korang. Yang mana satu korang nak pilih, itu adalah konflik menghindar dan menghindar, avoidance to avoidance. Jenis konflik ini memang sukar diselesaikan. Lepas tu konflik yang ketiga adalah mendekat dan to menghindar. Okay, approach to avoidance. Membuat satu pilihan yang mana pilihan itu akan membawa kepada sesuatu yang amat diingini, tetapi pada masa yang sama ia juga membawa kepada sesuatu yang tidak diingini. Okey, contoh yang dia bagi ni perkahwinan dan tanggungjawab. Okey, nak kahwin tapi bila fikir kahwin, ada setengah orang tak nak anak. So bila ada anak, tanggungjawab dia jadi lebih besar. So macam benda-benda macam tu akan menyebabkan dia rasa macam dia nak tapi dia tak nak. Ini adalah approach dan avoidance. Approach to avoidance. Dia nak kahwin tu, nak hidup dengan pasangan dia, tapi dia tak nak untuk ada kena jaga anak, kena keluarkan duit untuk bayar sewa rumah ke bersama kan. Biasanya dia sebelum ni dia bujang, dia duduk bilik saja dengan kawan-kawan dia, tapi bila dah besar, bila dah berumah tangga, dia kena cari yang lebih besar lagi, duduk keluar daripada kepompong selesa, macam tak payah duduk dengan mak ayah, duduk dengan sendiri dengan wife saja tanpa bercampur. Sebab tak semua pasangan akan okey kalau duduk dengan mertua dia. Setuju tak? Kalau setuju, type nombor 2. Okey, setuju tak kalau macam setiap pasangan tu tidak akan suka duduk dengan mertua? Betul atau tidak? Kalau betul, cakap tulis nombor 2. Kalau tak setuju, tulis 1. Setuju tak? Macam tu. Nak tengok sikit. Setuju. Okay, good. Setuju. Okay. So kalau macam tu, kita dah tahu dah memang kalau pasangan kita kalau duduk dengan mertua, dia tak jadi, ada banyak gap dia kan. Betul. Itulah Mia banyak ya, setuju. Okay. So for the next, jenis-jenis personality yang berkaitan dengan stres. Okay, yang ni boleh cuba untuk relatekan dengan diri sendiri. Dia ada 3 jenis personality ni. Personality ni yang dia boleh macam berkaitan dengan stres. Okay, kita cuba untuk relatekan dengan diri kita sendiri. Okay, yang pertama adalah personality jenis A. Dia aktif tau. Dia lebih aktif. Mia tak kahwin lagi. Macam tu. Okay, personality yang berkaitan dengan stres ni, dia lebih aktif, sentiasa hendak cepat. Lepas tu, kenapa kena gerak ni? Okay, lepas tu sentiasa hendak cepat, tidak suka bersaing dengan orang lain atau tidak atau untuk dia bersaing dengan orang lain ataupun diri dia sendiri. Lepas tu dia agresif dan dia kompulsif. Okey, bertentangan dengan kemahuan sedar pada waktu melakukannya. Kompulsif, kalau saya catatan saya kat sini, tindakan yang dilakukan berulang untuk mengurangi kecemasan. Dia macam kompulsif, macam dia buat benda tu untuk mengurangkan dia punya kecemasan. Macam contoh, dia ada satu kerja nak kena buat ni, so dia nak avoid, dia punya nak hilangkan dia punya nervous tu. Dia akan jadi macam macam ni. Dia akan jadi macam tu. Lepas tu dia akan jadi macam tak boleh nak berfikir secara waras. Macam tu. So yang ni dia lebih kepada tidak sabar, sentiasa hendak cepat macam tu. Siapa yang ada personality ni dalam diri dia? Sebab yang ni adalah lebih cenderung mengalami stres tau. Personality jenis A adalah cenderung sangat-sangat mengalami stres sebab dia rasa macam nak cepat, agresif, dan
tak boleh lah orang lain lebih daripada dia. Memang dia pantang tengok orang lain lebih daripada dia sikit. Memang ini dia akan cepat stres macam ni. So siapa yang ada masalah personality A, Amy cadangkan kalau yang lebih aktif tu okey, tak ada masalah aktif. Lepas tu kalau macam tidak sabar tu, kita cuba untuk perbaiki, kita lebihkan sabar, kita pause sekejap, kita fikir balik apa yang kita nak buat sebenarnya, macam tu. Lepas tu yang kedua, personality B adalah yang jenis sabar. Orang yang jenis relax terhadap hidup dia, orang yang jenis kurang risiko mengalami stres. So orang yang sabar, orang yang relax terhadap hidup dia memang akan mengalami stres yang rendah. Okay, so boleh tak korang tengok kat sini, kalau macam parents kita kan, ataupun adik-beradik, ataupun kakak kita, ataupun abang kita kan, orang ataupun kawan-kawan kita sekeliling kita lah, bila dia mengalami personality yang lebih aktif, tidak sabar semua ni, kita tengok dia kan, dia cepat stres tak? Lepas tu kita tengok pula yang B ni, orang yang jenis sabar, orang yang jenis relax terhadap hidup dia. So orang ni yang jenis sabar semua ni kan, kita tengok dia stres dia tu tinggi tak? Ataupun macam sedang-sedang, low. Dia ada stres tapi dia tidak terlampau macam macam tu. So korang boleh tengok lah sendiri daripada behavior dia, daripada tingkah laku dia. So kat situ kita boleh on the spot kita boleh tengok dengan mata kasar kita dah. Macam tu. Lepas tu yang ketiga adalah personality periang. Okay, personality periang ni, personality periang merangkumi 3 sikap, iaitu komitmen, kawalan dan juga cabaran. Okay, yang sikap komitmen ni adalah komitmen yang kuat terhadap matlamat individu dia. Okay, lepas tu mampu kawal hidup. Okay, lepas tu cabaran dia melihat perubahan sebagai peluang untuk berkembang dan peningkatan dan bukan sebagai ancaman. Okay, orang yang ketiga ni, personality periang ni, dia melihat cabaran tu ataupun peluang tu bukan sebagai ancaman. Okay, macam kita kerja kan, kita dapat task. Okay, so kita dapat task tu, kita akan rasa macam benda tu bukan ancaman, itu adalah peluang untuk kita belajar. Okay, contoh sekarang yang Island ni ada tak nak jinsu tak nak buat sikit macam tu, tak nak lah. Okay, kita macam contoh Island ni macam sekarang kan melihat peluang untuk berkembang dan peningkatan bukan sebagai ancaman. Contoh sekarang kita ada online platform. So online platform ni kita akan jadi macam peluang untuk kita untuk berkembang lagi, dan peluang juga untuk kita untuk belajar tau. Macam Amy sendiri, Amy tak pernah terdedah dengan benda-benda yang web jam apa semua ni. Jam yang ingat jam yang satu roti makan tu je jam. Sebenarnya ada juga webinar web jam, macam tu. So ini adalah peluang untuk kita explore. Macam Amy tak tahu pun nak set up semua ni semua. Dan bila bos bagi suruh set up ni semua dan bos ajar sikit, so macam ini adalah sesuatu yang bagus tak? Sesuatu pengalaman yang bagus dan kita boleh cuba untuk explore lagi lebih. Macam tu. So memang kalau benda-benda macam ni kita tengok sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Bukannya bila bos suruh buat nanti stres lah aku, kenapa aku kena buat macam ni, kenapa aku tak boleh lah. So benda-benda macam tu semua memang tak boleh kita avoid. So kalau ada dapat betul baru, ilmu baru tu kita kena sedut. Macam sekarang pun kita tengah sedut ilmu baru ni. Kalau yang mana dah tahu mungkin boleh polish balik ke apa semua kan. Tapi kalau yang baru tahu, so benda ni adalah satu ilmu baru. Okay, lepas tu next, betul ke Emma ilmu baru? Cara-cara mengatasi tekanan yang praktikal. Okay, satunya bersenam dan melakukan latihan jasmani. Badan yang segar mempunyai otak yang cerdas. Okay. Yang ni Amy setuju tau tak? Sebab orang cakap kalau kita stres, kita kena menyanyi, kita kena tengok movie, kita kena duduk apa semua kan. Sebenarnya bagi pengalaman Amy sendiri, benda macam menyanyi tu
salah satu yang okey, tapi kalau macam tengok movie apa semua tu, benda tu akan jadi macam kita duduk tau. Energi kita masih tersimpan kat dalam ni tau. Energi stres kita tu masih ada dalam diri. Tapi kalau kita bersenam, kalau kita macam run, kita buat senaman ringkas, peregangan tangan ke apa ke, singing, menyanyi tu buat salah satu senaman juga sebenarnya. Nanti memang orang ulas. Okey, kalau kita macam buat regangan ke apa semua kan, kita berlari satu tempat kan. So, energi dari dalam akan keluar. Bila energi dalam dah keluar, kita akan rasa feel dia tu rasa macam lega. Kau tak lega macam mana bila kita rasa macam stres, lepas tu kita rasa lega. Lepas tu, latihan jasmani ni juga tak semestinya kena bersenam juga tau. Macam kalau menyanyi pun, okey, bila kita menyanyi, kita macam meluahkan seluah-luahnya macam dan tiada. Macam contohlah, macam tu kan. Kita jerit kuat-kuat kan. So, bila feeling kita jerit tu, ya Allah rasa macam puas macam tu. So, macam ni akan pastikan benda tu terjadi. Macam tu. Sekejap lagi ni cerita yang pasal apa aktiviti Amy buat untuk menghilangkan stres tu lagi. Lepas tu yang kedua, bagi para profesional dan eksekutif, Peterson dan Janis meyakinkan kaedah inokulasi tekanan. Sorry. Tak, rumah ni dia macam kalau kita menjerit ke apa kan, Alhamdulillah sebab jiran kat luar tak dengar pun. Macam kalau kita menjerit ke, kita buat apa-apa, kita pasang TV kuat mana pun, tak tahulah kenapa konkrit kat sini macam okey, dia penapis menghalang bunyi-bunyi tu. Macam tu. So, ke sambung Okey, kaedah inokulasi tekanan ni, kaedah ini bertujuan untuk meningkatkan pertahanan terhadap tekanan yang akan dihadapi seseorang. Inokulasi ni korang tahu tak apa? Kalau catatan yang kat sini, inokulasi ni adalah tindakan atau proses memasukkan mikroorganisma atau serum terjangkit ke dalam tisu hidup atau medium kultur yang mengkaji toksin mikroorganisma yang berkenaan. Untuk apa? Untuk tujuan dia untuk imun. Maksudnya, kita jadi macam inokulasi tekanan, kita masukkan semua tekanan tu dalam diri kita. Kita cari tekanan tu, kita masukkan dan lengkapkan dalam tisu-tisu kita. Bukan untuk kita stres, bukan untuk kita macam rasa burn out, tidak. Tapi tekanan kita nak masukkan, inokulasi tekanan tu adalah untuk kita belajar, untuk kita adapt dengan benda-benda macam tu. Okey, untuk kita rasa macam bila kita menghadapi benda yang sama, kita dah boleh macam aku dah so aku dah boleh realize, aku dah tahu macam mana cara nak buat, aku dah tahu macam mana untuk kita nak perbetulkan. Itu adalah inokulasi tekanan yang dimaksudkan. Lepas tu ejakulasi janganlah Mia, ejakulasi tu benda lain. No. Okay. Teori inokulasi ni mengandaikan bahawa apabila seorang itu telah bersedia dan menghadapi tekanan ataupun apa jua bentuk perubahan emosi, maka kesan yang diakibatkan oleh perubahan itu adalah tidak begitu teruk jika dibanding dengan mereka yang tidak bersedia menghadapinya. Macam Amy tak bersedia hari tu menghadapi kehilangan orang yang disayang kan, orang yang partner. Tapi bila kita dah macam dah face benda tu, so kita boleh dah tahu macam mana. So kita cuba dan cuba macam tu. Awesome ya. Okey, lepas tu yang ketiga adalah kaedah penilaian kendiri. Beach menyatakan bahawa cara ini meminta individu menilai secara kognitif. Dia guna otak dia untuk dia buat. Okay, contoh dia seperti macam dia tanda perubahan pada tingkah laku dan keadaan fiziologi yang berkaitan dengan tekanan yang dihadapi. Mereka akan menilai sesuatu sekeliling sifat dan tingkah laku sendiri, mencatat dan bentuk rekod. Kemudian mereka akan diminta mencatat beberapa peristiwa dan pengalaman harian yang berkaitan. Macam contoh kalau kat sini dia tunjuk seperti batang rokok yang dihisap berapa hari sehari kan. Kalau kita vape berapa kali
pergi farm, macam tu lah. Lepas tu berapa makanan yang dimakan. Kan kalau kita stres kan makan kan, macam Boss cakap tadi, kalau kita stres kita makan aiskrim. Benda tu macam betul juga. Kadang-kadang tu Amy pun kalau Amy stres dia akan makan aiskrim. So sebab tu stok aiskrim memang selalu ada dalam peti ais. So memang kek Amy tak suka sangat. Kek tak tahu, rasa macam tak gemar lah. Tapi kalau macam aiskrim, lagi-lagi aiskrim BR memang my favourite lah. Kalau macam kita ada rasa tertekan ke apa, ambil buka peti, ambil makan. Yang tu, so kat sini dia suruh kita catat tahu berapa banyak yang kita ambil, berapa banyak yang kita makan masa kita tengah stres tu. Dan kalau yang seterusnya gelas minuman keras yang dia ambil, yang tu untuk yang ting-tong lah kan, kita tak ambil minuman keras tu. Okay, so kita kadang-kadang tu ada juga tahu yang ambil ubat. Yang ambil ubat ni jadi ambil cerita. Sebab so yang tu pun kena catat juga berapa kali ambil apa semua. So benda-benda tu semua kita kena catat dan kita ada buat draft. Yang ni topik ni dia ada topik satu, the whole topik pula untuk pasal kajian ni. So kalau nak ceritakan memang tak sempat dalam masa sejam. Macam tu. Lepas tu sebabnya kaedah ini bertujuan untuk menyedarkan mereka yang bermasalah supaya mengenali tekanan serta mengetahui cara-cara yang lazim mereka gunakan bagi menjauhi tekanan. Okey, so kalau macam dia dah catat benda tu semua kan, kenapa dia stres, kenapa, lepas tu dia buat apa, kenapa dia stres, lepas tu dia buat apa, dia catat. So bila dia dah tengok balik, dia selak balik diary dia ke apa ke kan, so dia tengok, dia boleh refer balik, dia rujuk balik benda tu semua. And then dia boleh adaptkan benda tu dan boleh melakukan solusi dengan betul. Dengan kesedaran seperti ini, individu berkenaan akan tahu dan sedar bila ia menghadapi tekanan dan apakah cara yang boleh digunakan bagi mengatasi tekanan yang dihadapinya. Okey? Allahu ampun. Okey, diampun pula. Okey. So meditasi, berzikir, sembahyang, ibadat ini adalah salah satu juga. Cara ini dapat memberi ketenangan hidup dan dapat petunjuk bagi cara-cara yang sesuai mengatasinya. Okay, Amin nak tekankan yang kat sini tau. Tak sesuai tau sekiranya bagi tahu secara direct kepada seorang yang mengalami tekanan. Bagi yang general dulu. Lepas tu kita baru selitkan kepada contoh tau. Macam ni. Buat group WhatsApp untuk sendiri, tulis. Betul. Okay, saya pernah ajar juga macam tu. Buat group WhatsApp untuk sendiri, tulis semua kemarahan tu and then untuk kita lepaskan. Satu lagi juga cik saya juga ajar cakap apa yang kita tak suka pasal orang tu kita tulis dekat satu letter, satu surat. Dia cakap tulis semua yang tak suka tu kita tulis semua and then kita simpan. Kita jangan bagi kat dia. Nanti dia baca. Macam tu. Saya cakap macam tu lah. Jangan bagi kat dia. Nanti dia baca. Gitu. Lepas tu kita simpan and then one fine day bila kita buka balik and then kita pernah tulis pasal orang tu, kita akan realize sendiri. Okay. So at the end tekanan tu akan jadi macam beransur. Okay, yang pasal berzikir semayang ni kan. Okay, kalau macam orang tu ada tekanan tak sesuai tau. Kalau bagi tahu dia, kau kena pergi semayang, kau kena pergi solat sana, mengajilah baru kau tenang. Bacalah Quran tu. Quran tu kan bagus. Ini duduk post pasal tu, duduk post pasal ni. Kau kena baca Al-Quran baru bagus. Dengar semua tu. Dia pergi bagi nasihat macam tu. Agak-agak orang yang tertekan tu, yang depressed tu, kalau dah dengar macam tu, agak-agak dia terus macam okey, macam tu. Macam tu ke? Tak. Okay, ini berdasarkan Amy sendiri. Okay, bila orang cakap kau kena semayang, kau kena macam solat 5 waktu, kau kena ni kan, barulah ada macam benda tu akan wujudnya rasa macam tenang, dia kata. Tapi sebenarnya bagi orang yang mengalami tekanan ni, kalau terus dibagi contoh itu kan, terus dibagi macam tu terus, dia akan rasa lagi tertekan tak? Dia akan lagi tertekan. So dia kena macam bagi nasihat secara macam psikologi, okay? Nasihat yang menggunakan akal pemikiran, intelek. Belajar cara untuk bagi nasihat, okay? Dia kena belajar untuk bagi nasihat. Kalau orang memerlukan nasihat, kalau dia tak tahu cara nak bagi nasihat, jangan bagi nasihat.
Kalau dia tak tahu nak bagi nasihat, jangan bagi. Just tenangkan dia je. Jangan keep in touch dengan dia, tenangkan dia dan tak payah nak bagi nasihat apa-apa pun kalau tak tahu. Tapi kalau dia tahu cara, dia bagilah. Dia akan cakap macam tu. Contoh yang saya rasa macam ke arah macam ibadat ni juga. Okay. Dia mengalami situasi yang sama. Dia cakap dia pernah mengalami orang yang dia sayang juga apa semua tu kan. So dia cakap kena dekatkan diri dengan Tuhan. Okay. Kena dekatkan diri dengan Tuhan. So orang yang mengalami tekanan tu, bila dia dengar balik kena dekatkan diri dengan Tuhan. Okay. Ayat tu adalah general tau. Dia tak bagi apa-apa contoh kena solat ke, kena baca Quran ke. Dia adalah bagi satu general punya ayat. Kena dekatkan diri dengan Tuhan. So dalam masa yang sama, orang yang mengalami tekanan ni, walaupun dia tak dapat berfikir dengan secara logik masa tu, at the end, dia akan fikir. Dia akan cuba fikir sendiri. Bukannya terus dapatkan solution. Kau kena solat, kau kena baca Quran, kau kena tu, kau tak boleh macam tu. Dia kena macam kau kena bagi general punya ni, bagi orang tu berfikir. Okay, bagi dia rasa macam cool sendiri apa semua. Macam tu. So bila saya dapat saranan macam tu, you have to dekatkan diri dengan Tuhan actually macam tu. Nicely talk apa kan semua tu. Okay, so macam lepas tu dia cakap lah, macam I sendiri, I akan duduk ni baca ayat kursi untuk arwah. I akan bacakan Al-Fatihah untuk arwah. Itulah yang I buat apa semua. Tapi up to you lah. Macam tu dia kira up to you. So macam dia tak adalah macam paksa kau kena. Tak ada. Dia tak ada macam tu. Kalau orang tak ada nak rasa luahkan apa-apa dekat grup ke, WhatsApp ke, apa ke, maksudnya dia seorang macam mana. Mungkin dia yang jenis macam saya sendiri, kadang-kadang sometimes saya okay nak cerita kat grup, kat WhatsApp. Kadang-kadang saya akan macam diamkan diri kejap. Kira tengok keadaan lah, tengok keadaan dan juga tengok macam mana situasi tu. Kalau situasi tu jenis macam boleh menyebabkan menyinggung ataupun perasaan orang lain, so kita takkan kita nak tanya dekat grup kan, sebab grup adalah satu grup yang mana ramai orang. Bila ramai orang, tak semua orang sependapat dengan kita dan tak semua orang berfikiran sama dengan kita dan tak semua orang mempunyai fikiran yang sama dalam grup tu. Ada yang akan halang benda tu, ada yang akan teruskan, ada yang akan macam support. So yang halang tu yang akan menyebabkan orang yang nak share dekat grup tu akan lagi stres. WhatsApp group personal. Okay. Ingatkan apa tadi? Tak ada nak rasa apa-apa dekat. Okay, faham. Okay. Tapi macam tu lah. So kalau macam yang masa bos dia cakap kalau orang tu tak rasa pun nak meluahkan apa-apa dekat grup ataupun dekat nak tulis letter ke apa, macam tu Okay. Kalau macam tu orang yang jenis macam tu mungkin dia tak rasa motivasi diri dia terhadap apa yang dia nak sebenarnya dalam hidup dia. Mungkin lah bagi saya macam tu. Saya tak tahu juga personality orang tu macam mana. Sebab personality ni dia sangat macam ni tau. Dia tak semua orang boleh jump to the stage. Tak semua orang boleh bagi assume tu semua. Orang sampai kata kau ni tak ada masalah ke, hakikatnya berderet-deret. Betul. Macam Kak Emma kan, betul lah Kak Emma kata tak ada masalah ke, padahal benda tu deret-deret kan masalah kan. Betul, sebab kita nampak macam happy, tak ada apa pun nak dibuat kan, tapi sebenarnya dalaman kita rasa macam macam tu. So benda tu yang menyebabkan kita rasa stres. Don't share your problem 80%, don't care 20%, glad you have it. Betul. Jangan share kita punya problem. Betul. Kita tak boleh share, tapi kita bagi Amy pula, kita kena share. Tapi bukan share dalam group. Okay, kita jangan share dalam group. Sebab dalam group tu macam yang cakap tadi, ada orang yang bertepuk tangan kita susah. Ada orang yang bersedih bila kita susah. Ada orang yang macam
Alah, buat tak tahu je. Macam tu. So macam benda-benda macam tu boleh lagi merangsang kita punya tekanan tu. So memang kena wisely lah, kena macam betul-betul wise untuk nak share sesuatu tu. Kalau Amy lebih prefer share dekat Amy punya yang Amy percaya sajalah. Macam Amy punya best friend. Kat adik-beradik Amy pun Amy tak share tau tak. So macam Amy tak banyak share dengan adik-beradik sebab kebanyakan mereka tak faham apa yang kita alami. Macam tu. So Amy akan kawan, biasanya kawan yang tak semua kawan yang memahami kita, tak semua kawan yang boleh nak menangis sama-sama, tak semua kawan yang sudi pinjam bahu dia. So kita kena bila dapatkan satu kawan tu memang kita rasa macam ya Allah, terima kasih. Macam tu. Ya, betul. Amy pun suka share, tapi Amy akan share dengan seseorang yang bukan stranger. Maksudnya Amy akan share dengan orang yang macam betul-betul Amy rasa macam boleh share lah, macam tu. Saya lebih suka share selepas benda tu dah berlalu and then solve. Yes, betul. Okay, lepas tu menjaga kesihatan tubuh badan sebagai usaha untuk mengelak diri daripada menghadapi tekanan hidup secara berterusan. Individu yang membentuk cara hidup yang berterusan sihat, badan akan menjauhi diri daripada mengalami tekanan yang tidak diingini. Okay, ini pun betul tau. Jaga kesihatan tubuh badan, memang kena makan. Okay, thank you sangat-sangat kepada yang selalu cakap Amy kena makan apa semua. Thank you you all sekalian ni. I tak nak mention nama tapi memang you all selalu reply dekat I punya story apa semua kan. Thank you sangat-sangat. Memang sangat-sangat membantu. Okay, you know who you are. Okay, gitu. Okay, thank you sangat-sangat. Okay, lepas tu okay, macam ni dia bagi contoh, jangan merokok, jaga berat badan, kerap bersukan, rehat cukupnya, makan makanan seimbang dan berzat. Okay, yang ni macam Amy amalkan minum jus. Lepas Amy minum jus, Amy akan rasa macam benda tu rasa macam feel tenaga kita, rasa feel dia lain sikit lah. Bila Amy akan amal jus. Jus yang Amy selalu minum adalah jus yang feel good tu, feel fresh, apple campur dengan aloe vera, vitamin C tu. Yang tu memang bagus sangat tau. Amy ada sakit dalaman, so yang tu bila kerap minum benda tu, walaupun dia manis tapi dia boleh membantu heal kita punya sakit yang kat dalam tu. Macam tu. Betul. Sekarang dah orang cakap dalam 90% tu dah stabil, dah okey balik. Yang beri buah fikiran, kalau sembang kosong akan menimbulkan stres lebih tinggi. Betul. Kalau sembang kosong akan menimbulkan stres lebih tinggi. Betul. Ashton, betul. Kalau macam setakat bersembang tu mungkin okay, masa tu je lah tak stres kan. Tapi balik daripada lepas daripada tu, bila duduk seorang balik akan rasa macam down balik. Ya, betul. Okay, lepas tu mengambil ubat atau dadah yang dikawal menggunakan yang penggunaannya oleh pihak kerajaan lah. Ubat ni macam ada setengah orang dia mengambil ubat tau untuk menenangkan dia. Macam Amy tak ambil ubat, tapi Amy lebih kepada ambil jus, Amy lebih kepada ambil macam buah-buah macam tu. Selalu order online, sebab sekarang kan ada bazar online kan. Kat WhatsApp tu berderet-deret jual buah. Nak jual ni. So Amy akan pilih beli buah dengan pilih jus. Okay. So penggunaan penenteram, contoh dia Phenetazine, macam tu. Sekejap, pronounce dia. Benzodiazepine. Benzodiazepine. Lepas tu satu lagi tu adalah Phenetazine. Gitu cerita dia. So ubat ni contoh lah penggunaan untuk penenteraman. You kat status tapi private. Saya seorang je nampak. Okay, betul juga Kira, tapi Amy tak pernah pula buat macam tu. Macam luar kat status seorang kita je nampak. Amy pernah lah dulu lah, tapi sekarang macam Amy lebih suka kalau macam orang yang Amy akan bagi luahan tu hanya kepada mereka saja. Macam tu. Okay. Penggunaan dadah perangsang yang dapat ketenangan buat sementara waktu. So kalau kita tak perlulah pun nak guna ubat ataupun dadah sebagainya kan.
I rasa I lebih kurang dekat media sosial sekarang sebab ada kawan-kawan I compare hidup I dia dengan I. Contoh dia cakap laki dia tak macam laki Dani pun, laki Dani layan dia je. Dia macam compare macam ni tak best. Betul, sebab kita nak share keseronokan kita actually kan, tapi orang salah tafsir, orang salah faham tentang kehidupan kita. Macam itulah, so sebab itulah juga ada setengah orang okey untuk share dekat media sosial, ada setengah orang memang tak boleh nak adapt dengan benda-benda macam ni. So penggunaan dadah tidak dipersetujui oleh pakar kerana mempunyai kesan sampingan yang tidak baik. Ia hanya digunakan untuk mereka yang mengalami tekanan yang terlalu teruk sehingga mengganggu aspek kehidupannya. Okey, untuk yang ni pula, pendekatan kaunseling ataupun psikoterapi digemari oleh ramai pakar jiwa sebagai cara yang baik untuk mengatasi tekanan. Ini bagus tahu tak sebenarnya. Tapi kan, kalau macam sebagai seorang pekerja, bila kita ada rekod dengan psychiatry, dia menjejaskan tak? Menjejaskan kita punya ni lah, apa orang panggil siapa boleh bantu kita punya apa kalau macam kita ada rekod dekat psychiatry tu. So benda ni akan menyebabkan kita punya prestasi tu, bukan prestasi, rekod lah, macam rekod kita tak cantik, betul tak? Macam tu. So bila company, ada setengah company dia tak akan terima orang yang ada masalah gangguan jiwa. Portfolio, betul, portfolio. So portfolio kita tu dah macam ada, dah pernah pergi secretary ni yang apa ni semua. So bila benda tu, satu company yang macam big company lah, biasanya kalau macam small company tak kisah sangat kot. Kalau macam dia dah tahu orang tu mengalami tekanan apa ke, sakit jiwa ke apa dan pernah rujuk kepada secretary, dia akan consider untuk ambil ke tak. Betul tak? Kati betul tak ni cakap? Kalau dia macam dah ada rekod tu, dia HR akan macam mempertimbangkan nak ambil ke tak orang ni. Betul tak Kati? Based on HR punya tu lah kan. So sebab itulah tak ramai orang yang akan nak pergi jumpa dengan secretary tu, sebab dia tak nak ada rekod tu lah. Ada check mental illness. Okay. Sebenarnya mental illness ni kita boleh check online juga kalau macam tak nak buat dekat apa ni tu kan, tak nak buat dekat hospital. Okay. So lazimnya klien akan difahami tentang masalah yang menyebabkan tekanan, juga diajar cara-cara yang sesuai untuk digunakan bagi menjauhi tekanan. Dengan cara ini bukan sahaja masalah dapat diatasi, punca dan sebabnya juga dikenal pasti supaya mereka yang bermasalah akan terus dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan yang menyebabkan tekanan hidup. Tapi tak ada orang bantu. Betul, Datuk Ali Syukri tu potential mental illness tapi tak ada orang bantu, sebab orang yang suka live, suka post-post mendedahkan diri dia sebenarnya kategori sebagai sakit mental sebenarnya. Wow. Mak Seko. Sekejap Hello? Waalaikumsalam. Mek, sekejap lagi kau balik Yang 3 sekejap. Okay. Sekejap lagi kau balik. Okay, biasalah kalau mak call kena angkat tau. Busy walau macam mana pun, kalau mak call kena angkat. Okay, itu pesanan saya untuk semua. Okay, tapi kalau macam tengah very urgent, give some message lah dekat kan, asalkan dia faham kenapa. Okay, bincang lah. Okay, saya cepatkan Okay, untuk aktiviti kali ni, sebab kita nak penghujung, Amy nak korang grab satu phone ataupun yang boleh korang akses untuk online, untuk aktiviti online ni. Okay, so pergi dekat Google and then search nombor akaun masjid ataupun nombor akaun yang mana-mana yang memerlukan bantuan. Okay, ambil nombor akaun tu, kemudian buka kita punya Maybank to You ke, CIMB ke, RHB online ke, semua platform online banking, buka yang tu and then ambil nombor
yang minta derma tadi tu, kita salurkan RM1. Okey, itu adalah online stress activity 1. Macam mana? Boleh buat ke? Stress tak agak-agak untuk aktiviti 1 ni? Okey, ini ulang balik Korang cari dekat Google satu bank account masjid ke, account orang minta derma ke, apa-apa tu. Okey, lepas tu korang transfer duit RM1 saja. Tak apa, itu semalam. Ini untuk hari ni, untuk sesi kali ni. Lepas tu RM1 sahaja, tak banyak, dan salurkan dekat dia orang. Okey, itu adalah satu aktiviti. Okey, kalau dah untuk aktiviti kedua pula, ini macam nak uji tahap stres tau, aktiviti kedua ni. So, Amy tahu benda ni akan menyebabkan stres sikit, tapi kita nak uji tahap mana kita punya stres tu untuk online stres kedua ni. Pergi dekat YouTube iLearning Asia, YouTube iLearning Asia, and then like semua yang dalam playlist. Buka semua playlist tu, ada, kalau tak silap ini ada 4 playlist. Cak Amy tengok. Dekat sini ada playlist. Okey, satu playlist iLearning Asia Power. Yang kedua playlist testimoni. Yang ketiga playlist team building. Okey, buka 3 ni saja. Buka 3 playlist ni dan like semua video-video yang kat dalam playlist. Itu saja. So kita boleh uji tahap stres kita tu di tahap yang mana. Kalau kita rasa macam benda tu adalah satu cabaran, so anda adalah merupakan orang yang kalau kita tengok kat sini kan ni. Dia ada 3 personality kan tadi kan. So anda adalah orang yang ketiga. Tapi kalau anda yang jenis macam orang yang pertama, anda akan rasa macam ish macam tu. Kan banyak tak boleh. So kalau anda merupakan tak nak buat, so anda adalah personality jenis A. Kalau personality yang jenis 3 tu, yang jenis C yang Amy dah bagi tahu tadi tu, dia akan cakap, okey, ini adalah cabaran untuk aku dan untuk peluang dan juga untuk free marketing untuk diri aku sendiri. Macam tu. So dia akan jadi macam bukan untuk company, bukan untuk apa, tapi untuk diri sendiri, untuk mencuba dan untuk brand self. Macam tu. Self branding. Macam tu. So dah siap aktiviti kita. So sebelum saya masuk kesimpulan, ada apa-apa soalan tak? Okay, thank you yang dah buat aktiviti 1, aktiviti 2 tu. Thank you. Okay, good. Okay, so Amy bagi kesimpulan dulu. Tekanan ataupun stres ni perlu dalam kehidupan manusia, okay? Dan tanpa tekanan, hidup kita tidak akan bermakna. Betul ke? Hidup kita tak bermakna pun. Mungkin Amy rasa betul sebab sebelum ni Amy tak ada tekanan sangat. Bukan tak ada tekanan sangat lah. Macam tak hebat tekanan yang bila arwah dah tak ada. Tekanan yang paling hebat Amy rasa ada tekanan bila arwah tak ada. So itu adalah tekanan. So hidup Amy tak bermakna lah sebelum ni. Tak ada tekanan tu. Okay, so sekarang hidup Amy dah bermakna sebab ada tekanan tu. Okay, good. Okay, merupakan bentuk tenaga pendorong bagi manusia untuk mencuba sesuatu yang baru dan untuk menghadapi, menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih konstruktif. Okay, ini pun betul sebab macam kita dapat macam berfikir bila arwah dah tak ada, apa kita kena buat sendiri, kena buat tu, kena buat ni, semua sendiri. So tak ada support, tak ada pendorong, so macam kena berdikari macam tu. Lepas tu dapat memberi manusia satu sensasi yang berlainan daripada pengalaman lazim. Betul, Amy dapat pengalaman yang sangat-sangat berharga tak sekarang sebab macam tadi Amy cakap, Amy nak bagi tahu yang apa aktiviti yang Amy buat kan. Okey, untuk aktiviti yang Amy buat tu pukul 8 hingga pukul 9 malam Amy akan
buat me time. Me time tu buat macam apa ni, untuk diri sendiri dan juga untuk arwah. Kami akan solat dan akan baca Yasin. Macam masa yang baca Yasin tu, sebab nak baca sendiri memang kita tak tahu kan bacaan tu betul atau tak. So kita buka MP3. Bila kita buka MP3 kuat-kuat, lepas tu kita dengar, and then kita sebut sekali, and then kita lafazkan sekali juga, kita bacakan sekali juga. So dengan nada yang kuat, dengan kuatnya, so benda tu akan jadi kita feel rasa macam hilang stres tu. Macam yang baca Yasin kan, baca kuat, dia macam bebas macam tu. Ya betul, tak ada tekanan pun akan risau juga. Setiap tekanan hidup kita improve. Betul. Lepas tu kita perlu dikawal supaya tidak mengganggu perjalanan hidup seharian. Okay, macam Amber cakap lah, tak ada tekanan ni, so kita tak ada improvement lah. So perlu dikawal supaya tidak mengganggu perjalanan hidup. Macam tu je lah. So setakat ni ada soalan semua? Okay, buka dulu soalan. Okay, kalau tak ada soalan, tekan 1. Macam Cik Syed tadi kan. Okay, tekan 1. Tekan 2. Tekan 3. Okay, kalau tak ada soalan, tekan 1 ya. Stres ni soal hati atau soal fikiran? Okay, ini Amy jawab ni based on apa yang Amy rasa, apa yang Amy stres ni soal hati atau soal fikiran. Dia macam ni. First kali apa yang kita fikir, dia melalui kognitif. Okay. Semua yang berlaku adalah melalui kognitif. Minda kita yang mengawal. So bila minda kita yang kawal benda tu, dia akan masuk ke hati. Kita akan pendam. So bila kita macam kita nak rasa sedih, so dia akan jatuh macam dia akan rasa sedih lah. Macam tu. Bila minda kita kawal untuk kita rasa macam benda ni boleh bergerak, benda ni boleh diselesaikan, benda ni boleh dilakukan, benda ni boleh diteruskan. So dalam masa yang sama, hati kita akan mencuba apa yang minda kita buat. So dia berkait tau, dia berkait, bukan hati sahaja, bukan fikiran sahaja, bukan. Dia berkait antara satu sama lain. Kadang-kadang tu setengah orang minda dia dah cakap dah macam ni, tapi hati dia tak nak buat. Tapi kadang-kadang tu hati dia nak buat. Hati dia nak buat tu sebab apa? Sebab minda dia cakap nak buat. Macam tu. So dia berkait tak hati dengan minda. So itu bagi Amy. Sebab memang kalau yang belajar psikologi dulu pun, kognitif ini adalah sangat-sangat mempengaruhi kita punya behavior. Okay, so behavior kita mempengaruhi semua itu. Jadi untuk hindari stres, kawal minda dahulu. Ya, betul. Kawal minda dahulu. Sebab tu, kalau kita stres, kita kena pause. Kita tengah stres, kita jangan terus hentam. Kita stres, kita jangan terus menjawab. Kita pause, kita senyap kejap, and then kita cuba fikirkan balik. Tekanan kita dapat, semakin hebat kita akan jadi, InsyaAllah. Okay, so macam itulah, harapnya menjawab lah. So kami rasa setakat ini saja. Okay, saya serahkan balik kepada admin lah. Okay, Kak T, halo. Okay, so thank you Amy untuk presentation hari ini. So sangat berinformasi. So untuk next pula esok jangan lupa ya, turn siapa? Esok turn siapa ya? Esok turn Ayu. Pukul 2. So get ready Ayu. So itu je pada hari ni. So kita bersurai lah. Okay. Okay, bye semua. Sorry kalau ada salah silap. Lari dulu.